Hello, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Selamat pagi. Bangun. So, ini bukan sesi bangun. Ini sesi untuk anda khas di grup EFP, Entrepreneur Foundation Program. Nama program ni #bijak cashflow. So, pagi ni saya akan bantu anda jawab beberapa soalan tentang cashflow, especially tengah situasi COVID-19 ni. So, anda yang sedang baru nak bangun tidur atau baru nak tak tahu nak buat apa pagi ni, mungkin terpaksa tutup bisnes ke apa, mari kita tonton ni sekejap. Okey, sementara tu saya nak anda semua bantu anda untuk tag. Saya nak anda bantu saya untuk tag kawan-kawan anda masuk ke live ni. So, siapa yang dah muncul tu tolong bagi tahu anda dari mana, perkenalkan diri, dan kalau boleh belanja saya love. Saya perlukan love. Tuan Hafiz buat macam ni, saya suka buat macam ni. Belanja saya love. Saya nak love yang besar-besar. Tekan love laju-laju. Tekan love banyak-banyak. So, kita akan live sebentar sambil-sambil saya tunggu anda. So, ini saya buka soalan tentang cash flow, especially dalam situasi COVID-19 ni. Apa khabar Tuan Mizan? Apa khabar Tuan Mizan? Kedai runcit boleh buka. So, sepatutnya tak ada situasi. Cuma berhati-hati, pastikan jarak 1 meter tu dikekalkan sebaik yang mungkin. Pastikan ada sanitizer di kedai. Okey, Tuan Mizan. Siapa lagi? Siapa lagi yang sedang tonton? Yes. Siapa lagi? Tolong bagi tahu sini siapa yang sedang tonton. Pastikan anda bagi tahu anda dari mana, bisnes apa. So, saya nak tahu adakah dia terkesan dengan situasi COVID-19 ni. Okey. Siapa lagi? Siapa yang tekan love banyak-banyak tu nak juga tahu? Yes, tekan love banyak-banyak. Siapa yang sedang menonton tolong komen. Saya nak tahu siapa yang sedang menonton. Sila komen segera. Komen. Anda menonton dari mana? So, saya nak jawab beberapa soalan. Hari ni saya dapat 2 soalan yang dah diajukan sebelum ni. Tim minta tolong tag kawan-kawan anda. Tim minta tolong tag mereka yang tanya soalan. Pagi ni kita ada yang bantu saya, ada Nazmi. Yes, Nazmi tolong bantu tag Puan Nur Zamzam dengan Tuan Taufik Arifin. Tuan Taufik Arifin, mereka ni 2 orang yang bertanyakan soalan, yang sempat tanyakan soalan ikut posting semalam. So, pastikan anda tim saya tolong tag. Okey, sebelum tu saya nak tanya, adakah suara saya jelas dan visual saya terang? Kalau suara saya jelas, visual saya terang, tolong tulis itu jelas dan terang. Saya perlukan kerjasama anda, saya perlukan energi anda pagi ni. Sebab kita basically kena duduk rumah. So, that's why saya live dari rumah saja. So, rumah saya, yes, ada pokok kelapa. Orang utara panggil pokok nyok. Saya tak tahu orang negeri lain panggil apa. Memang panggil kelapa lah, tak tahulah nak panggil apa lagi. Okey, terima kasih. Kita ada Cik Nur Hashimah Zulkarnain dari Tawau, Business Pusat Tuition. Terima kasih Tuan Cik Nur Hashimah Zulkarnain. Puan Maslina Daud, selamat pagi. Tuan Mizan, yes, kedai runcit buka. Riches Design RD, terima kasih. Dari Pasir Gudang, bisnes restoran dan catering. Yes, Puan Maslina masih boleh run bisnes. Cuma kena buat delivery je. Tuan Yusof, apa khabar Tuan Yusof? Sihat? Tuan Yusof? Sihat Tuan Yusof? Yes, terima kasih Tuan Yusof kerana komen terang. Terima kasih Tuan Isak, tokey bengkel motor kita. Apa khabar Tuan Isak? Semalam nampak di Spire. Handsome lagi, terima kasih. Riches Design RD. Yes, terima kasih. Jangan buat saya terkoyak seluar pula ni. Yes, Puan Safina, apa khabar? Selamat pagi. Tokey bakery kita, apa khabar? Terima kasih. Okey. So, saya nak tunggu kemasukan Puan Nur Zamzam dengan Tuan Taufik. Sementara tu bagi mereka yang dah masuk ni alang-alang, kalau anda ada soalan, anda boleh tanya terus. Sebab orang yang saya nak jawab soalan tu tak masuk lagi. So, saya jawab siapa yang ada soalan pasal cash flow lah pagi ni. Cash flow dulu, kemudian saya ada satu bonus tentang staff. Tentang staff yang tengah hangat dipertanyakan ni semalam kat Spire pun. Okey, yes, itu dia. Puan Nur Zamzam dah ada. So, saya jawab soalan Puan Nur Zamzam dulu. Ready? Ready semua? Ready? Kalau ready, tunjuk. Mana boleh tunjuk? Ni bukan Zoom, sorry. Kalau ready, tulis itu ready. Aduh, saya lupa. Kadang Zoom, kadang
Kadang-kadang tak tahulah, dah pening kepala dah. Sekejap live kat Zoom, sekejap live dekat FB, dekat Instagram pula petang ni. So, tulis itu ready untuk saya menjawab soalan daripada Puan Nur Zamzam. Beliau ada tanya 3 soalan. 3 soalan daripada beliau. So, kalau tim saya boleh post soalan beliau lagi cantik. Okey. Boleh? Ready? Saya tunggu ready daripada anda. Ada 20 orang ni. Terima kasih Puan Syafinas. Dia dah tulis dah ready. Terima kasih Tuan Yusof. Ready. Ejaan ready dia tertinggal A. Bagus. Cik Nur Ubaidah Abu Bakar. Yes, terima kasih. Dah ready dah. Bagus. Siapa lagi ready? Buat Zoom tuan. Buat Zoom tak payahlah. Kita live dekat Facebook je. Zoom tu Zoom tu takut you all tak masuk je nanti. Okay, ready? Tuan Khairul Azwan. Terima kasih. Terima kasih tag saya sama-sama. Okay, ready Puan Nur Zamzam? Okay. Soalan daripada Puan Nur Zamzam. Okey. Nombor 1 dia kata, itu dia soalan daripada Puan Nur Zamzam. Terima kasih Nazmi. Dah tulis dah dekat situ. Ada 3 soalan, yes. First dia cakap being Rashid Rashidah. Okey. Nombor 1 soalan beliau adalah mostly usahawan tak jaga cash book dan petty cash book hilang. Lepas tu komplain duit bisnes hilang. Ini soalan ke aduan ni? Ini sama ada aduan ataupun soalan, saya pun tak pasti. So ni mungkin sebab just nak share, Puan Nur Zamzam adalah seorang service provider untuk buat accounting untuk SME. So tu kepakaran beliau. Tulis Puan Nur Zamzam kepakaran anda apa supaya diorang faham kenapa soalan you lebih kepada aduan bukan soalan. aduan khidmat masyarakat. Puan Nur Zamzam tulis bisnes puan apa. Dalam ni pun ada puan punya klien Tuan Wizan tu. So puan tulis soalan nombor 4 nak tahu sangat. Okey, bagus. Okey. Nombor 2, soalan dia yang kata, yang 2 pertama tu dia cakap saya anggap aduan lah. Being Rashid Rashidah dengan mostly usahawan tak jaga cash book lepas tu komplain duit bisnes hilang. Ini memang confirm lah. Mungkin Puan Nur Zamzam sedang menghadapi masalah ni yang mana ramai orang mengadu dekat dia tak jaga duit, memang tak nampak lah duit tu. Itu sebab saya buat kelas cash flow. Khas untuk pastikan anda tak hilang duit tu, tak nampak. So soalan yang ketiga beliau cakap, ini pun aduan juga. So Puan Nur Zamzam hari ni dia buat aduan kepada aduh. Saya dah baca dah tadi, baru saya perasan balik. Sebenarnya lebih kepada aduan daripada lebih kepada soalan, tapi saya nak bagi tahu juga bagus apa yang Puan Nur Zamzam tulis ni. Cakap terima kasih dekat Puan Nur Zamzam. Terima kasih. Cakap dia, terima kasih Puan Nur Zamzam, tulis itu. Terima kasih kat dia. Tulis terima kasih. Sebab apa yang dia bagi tahu adalah tentang pengurusan cash flow. Dia nak bagi tahu jangan jadi Rashid Rashidah. So kalau ada kemampuan untuk hire team, hirelah team. Yang kedua adalah usahawan mostly tak jaga cash flow. Itu memang betul. Sebab tak jaga rekod duit keluar masuk tu. Itu yang menyebabkan hujung bulan ataupun sampai satu ketika tak nampak duit. Nombor 3 adalah dalam dari segi pembayaran, mereka tidak buat planning, yang mana boleh menyebabkan membelitkan, perkataan ni membelitkan perkataan yang sangat strong, membelitkan diri sendiri. Okey. Dan yang terakhir, dia cakap dokumen perniagaan atau resit tak simpan, di mana kita lebih tahu benda tu penting untuk reduce tax. Kita boleh buat budgeting dengan lebih tepat. Okey. Bagus apa yang Puan Nur Zamzam share ni. Ini adalah poin-poin yang saya rasa yes, saya nak tuan clarify. Yes, baik. Betul. Apa yang Puan Nur Zamzam tulis tu betul. Cuma yang nombor 4 ni saya rasa sangat kritikal. Okey, tengok saya. Okey. Tengok saya. Okey. Memang anda tengah tengok saya pun. Dah terbiasa dalam kelas. Okey. Tengok ni. Okey. Sekarang ni untuk pengetahuan anda, especially anda di EFP, saya nak maklumkan yang Kelmarin, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dah umumkan mereka melanjutkan tarikh tutup untuk submit borang cukai untuk borang E, borang majikan, borang BE, individu yang makan gaji, borang B, orang yang run enterprise dengan partnership, dilanjutkan menjadi 2 bulan. Okey, 2 bulan dilanjutkan. Okey. Kenapa LHDN lanjutkan ni? Tulis itu, kenapa? Tulis, tanya soal. Kenapa LHDN lanjutkan? Tulis itu. Kenapa LHDN baik? Tulis itu. Saya nak anda tulis. Saya nak anda punya engagement dengan saya. Tulis itu. Kenapa LHDN baik? Tulis, kenapa LHDN baik?
Saya nak explain dekat anda kenapa. Tulis itu, kenapa LHDN baik. Dan saya akan bagi tahu deadline yang sepatutnya supaya anda lebih jelas lah. Okey? Kenapa? Terima kasih Puan Syafinas, dia tulis itu kenapa. Tulis itu kenapa. Cik Nur Ubaidah pun tulis kenapa. Why? Tu Tuan Adha lagi advance. Napa? Tu napa pula. Kenapa lanjutkan? Yes. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak share kita punya kisah lah sikit. Okey, macam Richworks, kami dah siap kami punya management account untuk tahun lepas, tahun 2019, dan kami dah ready untuk panggil auditor masuk. Actually kami ready minggu ni nak auditor masuk. Namun begitu, disebabkan situasi movement control order, perintah kawalan pergerakan ni, so tak bolehlah nak buat kerja. Sebab anda pun tahu, mungkin anda yang tak tahu dan saya akan terangkan lagi sekali, premis bisnes macam yang bukan essential, yang bukan sangat penting ditutup. So job-job macam auditing, accounting, taxation tak boleh buka office. Maksudnya tak boleh beroperasi. So bila jadi macam ni, LHDN alhamdulillah mereka bertindak sangat pantas. Dan saya faham sebenarnya LHDN masa hari Selasa baru ni kemarin saya tahu, sebab saya call kawan saya tak dapat, yang orang agak tinggi juga jawatan dia dekat LHDN. Saya call dia, nak call dia tak dapat. So dia cakap meeting. So memang meeting. So mereka meeting dan mereka mendapat membuat kata putus yang mereka lanjutkan. Mereka lanjutkan proses penghantaran borang. So untuk pengetahuan anda, yang borang BE dengan borang B. Okey, borang BE adalah borang kalau anda makan gaji. Macam contoh anda director syarikat Sdn Bhd, anda ambil gaji, anda tak ada syarikat, tak ada business enterprise, anda kena submit borang BE. Yang mana borang BE ni tarikh tutup dia adalah pada 30 April. Tulis itu, BE equal to 30 April. Tulis, BE equal to 30 April. Saya nak anda tulis itu, saya nak anda faham. Kalau ikut akta cukai pendapatan 1967, submit borang BE adalah pada 30 April 2020 untuk tahun ini. Untuk borang taksiran 2019, tahun taksiran. YA 2019. Tulis itu, saya nak tulis. Saya nak anda tulis supaya anda ingat. BE 30 April. Kalau ikut akta, setiap tahun tidak pernah berubah. Terima kasih Puan Nur Zamzam. Dia take the lead. Memandangkan dia buat bisnes tu, dia kena cepat lah. Tulis itu. Yes, terima kasih Puan Nur Zamzam. BE 30 April. Terima kasih Tuan Khairul Azwan. Terima kasih Cik Nur Hashimah. Okey, bagus. Semua tulis. Dan tulis juga borang B 30 Jun. Tulis. B 30 Jun. B ni adalah mereka yang run enterprise ataupun partnership. So borang B bagi mereka yang tidak bagi individu yang menjalankan perniagaan, maksudnya tak makan gaji daripada syarikat Sdn Bhd. Okey, tulis itu B 30 Jun. Tulis itu B 30 Jun. Yes, BE untuk director yang ambil gaji dari Sdn Bhd. Terima kasih Cik Nur Hashimah Zulkarnain. Yes, terima kasih Tuan Khairul. Terima kasih, good job. Tulis. Saya sedang memeriksa jawapan anda sebagai seorang pemeriksa daripada Majlis Peperiksaan Malaysia MPM. Terima kasih Cik Nur Ubaidah. Terima kasih Puan Nur Hashimah. Borang B 30 Jun. Okey. Dua borang ni tuan-tuan dan puan-puan dilanjutkan penghantarannya selama 2 bulan. So boleh lanjut 2 bulan. So meaning kalau tadi borang BE 30 April disebabkan movement control order dan penularan wabak COVID-19, kita lanjutkan borang BE jadi 30 Jun. Okey, so jangan tulis yang tu. Anda tulis yang asal saja sebab nanti confuse semua orang. So jangan tulis, cuma tulis itu BE dan B lanjut 2 bulan. Tulis itu BE dan B lanjut 2 bulan. So sama juga macam borang B. Dia punya deadline 30 Jun, betul? So dilanjutkan jadi 31 Ogos. Boleh submit sebelum tu. Okey. So adakah ni berita baik? Saya pun tak pasti sama ada baik ke tak baik, sebab saya rasa lagi dilanjutkan, rakyat Malaysia ni suka lagi delay. So lagi bahaya. So ingat kenapa saya suruh anda tulis yang asal. Saya tak suruh tulis yang dilanjutkan.
Supaya anda sentiasa ingat, kalau ikut Akta Cukai Pendapatan 1967, kedua-dua borang ni, borang BE 30 April, borang B 30 Jun. So anda ingat ni asal. So kalau kerajaan tiba-tiba ubah macam ni, anda akan okey, yang asal macam ni. So LHDN lanjut. So ingat balik yang asal. Ingat balik yang asal, so anda akan sentiasa ingat yang dilanjutkan tu. Anda sentiasa ingat yang asal. So kalau dia lanjut 1 tahun ke, dia lanjut 1 bulan ke, anda sentiasa konsisten. Padu tak? Siapa rasa dia belanja sesuatu yang power, angkat tangan, say I. Siapa rasa tulis itu, saya dah power. Ataupun tulis itu, saya nampak bijak. Tulis itu. Nampak tak? Gempak gila kan? Kan? Gempak. Senang. Belajar benda yang asal. Tu secara pembelajaran, tiba-tiba you terus jadi pandai. Penting sebab kenapa saya highlight tentang borang BE dan B ni? Sebab semua orang sebagai business owner, anda perlu submit borang ni. Anda perlu kemukakan. Terima kasih Cik Nur Hashimah Zulkarnain. Dia tulis itu. Memandangkan seorang cikgu tuition. Dia sangat teliti tengok tu. Nampak sangat macam cikgu dia tulis. Borang BE dalam kurungan 30 April dan borang B 30 Jun dilanjut 2 bulan. Wow, padu gila. Saya suka jawapan daripada Puan Nur Hashimah Zulkarnain ni. Dia rangkumkan dalam satu statement. Itu contoh cikgu yang padu lah. Dia pun buka pusat tuition. So, logik lah tu. Belum lagi lah. Yes. Apa yang belum lagi? Hari tu election cakap, nama saya tak ada lagi. Jangan gembira sangat Cik Nur Ubaidah. Kalau anda dah run business, basically anda sepatutnya kena submit lah. Okay? So, faham Bagus So, kita boleh faham yang benda tu, dokumen tu penting. Receipt kena simpan. So, anda boleh sedia untuk submit borang cukai. So, kita ada masa lagi. So, macam mereka macam Puan Nur Zamzam. So, boleh cari lagi klien. Anda juga boleh cari lagi accountant atau tax agent untuk bantu anda. Cuma masalahnya semua benda kena buat daripada rumah. Dan kalau ada dokumen ke apa, semua hantar secara elektronik. Sama ada anda hantar angkat gambar, hantar melalui email. Saya tak galakkan anda hantar melalui WhatsApp. Sangat bahaya. The best is always hantar melalui email. Sebab email ni dia lebih diterima lah. Senang. Sebab ada rekod yang lebih tersusun. Kalau dalam WhatsApp, phone hilang habis. Kalau email, dia save dekat server. Sama ada server kat Google ke, server dekat mana-mana lah. Email provider lah yang dah simpan, dia selamat. Tapi kalau dekat WhatsApp, dokumen hantar melalui WhatsApp, dia tak selamat. Sebab kalau phone hilang, you pula tak backup WhatsApp, habis. So, pastikan dokumen rasmi hantar guna email. Tulis itu. Dokumen hantar email. Tulis. Saya nak anda tulis. Sangat penting untuk anda tulis. Sebab bila anda tulis, baru anda ingat. Terima kasih Puan Nur Hashimah. Baru nak declare tax. Yes, Tuan Mizan, tolong. Anda dah kena declare tax. Seorang kanak-kanak katanya, berumur 17 tahun dan baru masuk 18 tahun, dah boleh declare tax. Tahniah Tuan Mizan. Okey, so saya akan pergi ke soalan kedua. Ready? Okey, ready. Soalan kedua daripada Tuan Taufik Arifin. Saya tak pasti Tuan Taufik ni ada ke tidak. Okey. Wah, Noah Mac Wilson. Wah, betul nama betul ni. Gempak gila. Okey, nombor 2. Okey. Tuan Taufik Arifin. Ada ke tak Tuan Taufik Arifin? Tengok tim, ada ke tak? Tolong tag dia sekejap. Tuan Taufik Arifin ni. Dia muncul ke tidak ni? Terima kasih Puan Nura Muhammad. Dicadangkan save kat Google Drive. Email sekali. Yes, terima kasih. Save kat Google Drive. Pun selamat juga. Okey. Tuan Taufik Arifin, ada ke tidak? Saya nak jawab soalan beliau. Okey. Ada ke tidak Tuan Taufik Arifin? Kalau tak ada, nanti kita tag beliau so that saya jawab je soalan ni. Okey. Minta maaf ada bunyi bertukang. Ada rumah dekat rumah saya ni, ada rumah renovate. Saya pun tak pasti boleh ke tak renovate rumah sebenarnya kalau ikut perintah kawalan pergerakan tu. So saya duduk rumah je hari ni, tak keluar insya-Allah. Okey, Tuan Taufik Arifin, beliau tanya, nombor 1. Tim, tolong post soalan Tuan Taufik Arifin. Ini pun tak macam soalan, tapi lebih kepada aduan. Dah tiba-tiba pagi ni jadi pusat khidmat masyarakat pula. Okey, soalan Tuan Taufik Arifin. Beliau bertanya yang nombor 1,
Beliau masih ragu-ragu nak sewa kedai sendiri, takut cash flow tak cukup nak bayar sewa. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ni semua aduan, tak ada soalan pun. Masih belum disiplin untuk rekod keluar masuk wang sebab masih bekerja dengan orang lain. Isteri full time tapi tak boleh buat semua. Kami masih Rashid Rashidah. Okey, senang macam ni. Saya terus jawab dengan bagi nasihat lah untuk pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ready? Tulis itu ready. Tentang penjagaan cash flow saat tengah COVID-19 ni. Tulis itu. Tu ada bunyi tukang, ada bunyi budak-budak main. Memang betul dekat rumah ni Bukti berada di rumah. Bukti saya patuh kepada perintah kawalan pergerakan. Saya bukan sambung rumah Tuan Mizan, rumah orang lain. Rumah saya tak sempat nak renovate lah. Busy. Okey? Okey, ready? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita tengah dalam situasi COVID-19 ni. Saya sangat-sangat mengharapkan anda semua jaga cash anda. Jangan belanja, tulis itu nombor 1, jangan belanja sewenang-wenangnya. Okey. Contoh, jangan belanja sewenang-wenangnya. Apa contohnya? Tidak digalakkan. Obviously, walaupun anda ada banyak duit, anda ada banyak fund, anda tak tahu nak buat apa dengan duit tu, tolong ikut nasihat saya, jangan tiba-tiba you nak pergi melancong. Jangan tiba-tiba nak pergi melancong. Sebenarnya lagi satu, menyahut seruan ataupun gesaan Perdana Menteri malam tadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jangan balik kampung. Sebenarnya tak payah balik kampung pun. Saya ni sebenarnya anak saya seorang tengah ada dekat kampung. Sebab hari tu dia balik cuti sekolah. Dia ada dekat kampung. Salah seorang anak saya ada dekat kampung. So saya pun tak tahu macam mana nak ambil dia ni sebenarnya. So ikut balik gesaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pastikan jangan balik kampung sebenarnya. Kalau anda especially berada di Lembah Kelang, kita sangat-sangat tak galakkan anda balik kampung sebab Lembah Kelang adalah pusat penularan yang sebenar. So bila anda balik kampung, dia dah jadi macam spreading dah. So mungkin kita dah terlepas peluang lah. Mungkin, saya harap tak. Harap masih lagi terkawal. So jangan, maksudnya salah satu contoh, jangan belanja sewenang-wenangnya. Tak perlu pergi melancong, tak perlu bergerak, tak perlu beli barang yang tak patut beli. So anda kena berhati-hati dengan penggunaan cash flow. Sebab kalau kita tak berjaya kekang wabak ni, mungkin lanjutan movement control order ni akan dilanjutkan. So yang kedua adalah collect, mana yang boleh collect lagi payment daripada klien. Collect dan simpan. Kalau ada klien yang sekarang ni masih lagi ada fund, ada kemampuan untuk bayar anda punya duit, dia macam terbalik kan. Saya cakap dengan orang jangan belanja, tapi saya cakap dengan anda collect duit. So dia ada push and pull factor dekat situ. So kalau anda bisnes, anda sentiasa konsisten untuk collect duit yang sepatutnya, collect lah. Selagi boleh collect dan selagi boleh simpan dan belanja dengan berhemah. So nombor 2 tadi, saya nak anda collect cash. Collect cash dan simpan. Terima kasih. Ya betul Puan Nur Zamzam. Collect cash dan simpan. Itu sangat-sangat penting. Maksudnya dia berbalik-balik kepada segitiga disiplin yang saya ajar. Cuma kali ni segitiga disiplin yang saya ajar, nombor 1 saya selalu cakap in, out, balance. Betul? Tulis itu. Segitiga disiplin, in, out, balance. Itu dia Puan Maslina Daud. Saya nak request kelas cash flow secepatnya. Sebab cash flow kadang rabak Tuan Nasrul. Okey. Kita akan buat kelas cash flow ni bulan 4 nanti. Dan kemungkinan kalau boleh kita akan try buat dalam online. Kita akan buat kelas secara online nanti. Nantikan kita akan bagi tahu. Kita mungkin tidak buat kelas secara berdepan. Kita akan buat secara online. Dan saya sendiri akan ada kelas urus cukai pada 28 April nanti. April pula, Mac. Minggu depan, insyaAllah. Nanti saya cerita pasal kelas. Okey, nanti dulu. Okey. Segitiga disiplin, in, out, balance. So, dalam kes untuk waktu sekarang, terbalikkan out dulu yang first. Nombor 1, saya nak anda jaga duit out, in, lepas tu baru balance. So, yang ketiga itulah saya nak anda jaga anda punya duit balance. Tulis yang ketiga. Semak baki anda setiap hari. Kalau boleh setiap masa. Kalau sekarang saya cakap pagi petang kan. Mungkin sekarang anda kena check 3 kali sehari. Pagi pukul 9. Tengah hari check lagi. Petang check lagi. Pagi, tengah hari, petang. Check. Supaya anda rasa macam wah, kena jaga betul-betul duit ni.
Sangat crucial especially yang ketiga tu, saya nak anda tengok transaksi. Duit keluar masuk jaga. Maksudnya anda kena tengok duit masuk berapa, duit keluar berapa. Duit keluar tu yang kena jaga. Sebab kebarangkalian duit masuk sekarang sangat-sangat critical. Of course orang masih ada duit, alhamdulillah. Most people masih ada duit, especially business owner kebanyakannya masih ada duit, masih ada simpanan. Especially anda yang dah ada kelas EFP, dah ada kelas cash flow, dah tahu dah ada simpanan. Betul, saya tahu ramai yang dekat sini yang dah start ada simpanan. Cuma that's why saya nak anda jaga betul-betul duit anda. Kami di Richworks pun sangat berjaga-jaga dengan kegunaan cash kami. Selagi kami boleh collect, kami collect. So kami betul-betul nak konsisten. Tengok duit tinggal setiap hari. Yes, betul tu Cik Nur Rubaidah, kena tengok. Dan belanja dengan berhemah lah. Yang macam panic buying tu cuba elakkan. Kadang-kadang bila kita terikut-ikut orang sebelah, elok-elok biasa kita tak beli tisu banyak, tiba-tiba kita beli tisu banyak. Balik rumah kita tengok tisu tu dah jadi macam nak buat mainan Lego pula. Tiba-tiba kita beli barang yang kita tak patut beli. Contoh lagi, beli apa lagi, macam-macam lah kita beli. Tiba-tiba kita beli benda yang kita tak patut beli. Tu salah satu benda yang kita kena hati-hati lah. Terbeli benda yang ni. Okey, Tuan Noah Matt Wilson, ada klien desak untuk refund. Okey, kalau pasal klien desak untuk refund ni, saya tak pasti Tuan Noah buat bisnes apa. Tapi kalau boleh try untuk gantikan servis yang anda buat tu, mungkin secara online ataupun anda cakap dengan dia, mungkin gunakan untuk akan datang. Selalu siapa yang buat wedding planner sekarang tengah pening kepala lah. Patutnya minggu ni sibuk dengan kahwin, cuti sekolah kan. Ramai saya tahu ada yang banyak buat wedding, buat catering. Memang sangkut sikit lah. Tapi try untuk negotiate. Even Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun semalam bagi tahu, siapa yang nak menganjurkan majlis perkahwinan, beliau kata minta delay dulu. Mungkin buat nikah dulu ke, kemudian baru buat majlis besar-besaran. So bagi mereka yang provide wedding untuk orang macam ni, anda cakap dengan dia, simpanlah dulu duit tu dengan saya. Bukan belum bayar full lagi, betul? So simpan dulu duit tu, saya nanti bila dah reda barulah buat majlis tu. Okey? Semua saya doakan semoga kita sempatlah berhari raya tahun ni. So hari raya ni kita betul-betul harap bulan puasa ni, sebab agak tak best lah kalau let's say bulan puasa ni kita tak boleh pergi tarawih dekat surau ataupun dekat masjid. So kita doakanlah semoga COVID-19 ni reda. Okey, so Puan Nura Muhammad, saya suka plan Puan Nura ni. Dia cakap buat meal planning untuk 2 minggu ni, jadi insya-Allah tak teroverbeli. Betul? Puan Nura bagus cadangan beliau. Dia kata buat meal planning. Maksudnya, perasan tak kalau anda siapa sini pernah belajar dekat asrama ataupun belajar dekat universiti, makan dekat orang kata apa makan kat dewan makan. Tu perkataan dia. Perasan tak kalau dewan makan dia dah siap bagi tahu menu apa nak dimasak. So saya rasa untuk kita semua dalam keadaan kita tengah dikawal pergerakan, yes, pasar raya semua buka, kita tak ada masalah. InsyaAllah setakat ni dari segi makanan, setakat 2 hari ni insyaAllah tak ada situasi. Sebab kerajaan pun bagi kedai makan dan juga pasar raya buka. Tapi kan bagus kalau kita dah plan dah kita nak masak apa untuk 1 minggu ataupun 2 minggu ni. So that kita tak teroverbeli dan kita pun tak terover makan. Patutnya kita jangan makan banyak-banyak lah waktu macam ni. Kadang-kadang kita asyik duduk rumah, asyik nak makan je kan. So kita kena exercise juga. So macam saya ni tengah-tengah panas ni, saya buat live, consider tengah exercise jugalah. Saya pun plan nanti. Kami masih bekerja, tuan-tuan dan puan-puan. Kami masih bekerja di Richworks. Cuma kami bekerja dari rumah. Kami menggunakan aplikasi Zoom untuk semua orang on Zoom kami. Kami pagi sampai petang kena on kami punya Zoom. So kami masih bekerja sebenarnya. So itulah kisah dia. Kami masih bekerja. So basically kami akan cuba buat yang terbaik lah. Okay. So pastikan anda sardin dah ready. Yes, saya dah beli sardin. Itu last call lah. Kalau semua bahan basah dah habis masak, kita masak sardin lah. Terima kasih Puan Noni. Tahu pun sardin antara barang makanan yang paling laku lah. Cuma of course sebenarnya makan sardin ni tak berapa elok sebenarnya. Banyak bahan kimia dan bahan pengawet dalam tu. So kita cuba elakkan makan sardin. Melainkan
dah tak ada apa lagi nak makan, itulah dia. That's why kena planning. Rancang makanan apa yang anda nak rancang. Ni dah jadi macam kelas AFP ke kelas apa? Tak. Ini AFP lah, pengurusan cash flow. Sebab tak nak anda terlebih beli. Tulis situ. No panic buying ataupun no overspending. Tulis situ. Okey? So tulis sebelum saya akhiri sesi ni. Okey? Okey? Boleh? Tulis. No overbuying, no overspending. Nak tanya, pusat tuition sesuai ke guna aplikasi Zoom untuk kelas online? Ya Allah, ada soalan last minute pula ni. Puan Nur Hashimah, pusat tuition lah kena buat macam tu. Kejap, saya panas saya alihkan sikit. Okey. Puan Nur Hashimah, nak tanya, pusat tuition sesuai ke guna aplikasi Zoom untuk kelas online? Pusat tuition lah kena buat. Itu yang kami buat hari tu, program Zoomina tu kan. Siapa yang join ZTM? Siapa join ZTM baru-baru ni? Saya tahu Puan Nur Zamzam join. Siapa yang join ZTM baru-baru ni? Puan Nura ada join. Kan? Especially anda yang dalam Spire. Anda join kan? Zoomina minggu lepas. Dan minggu ni ada lagi sesi Zoomina. Pastikan anda tonton sesi Zoomina. Panas lah. Sekejap saya dapatkan sikit. Okey. Siapa join sesi Zoomina baru-baru ni? Siapa join sesi Join pula? Saya selalu cakap join sebab Zoom kan. Siapa join sesi Zoomina baru-baru ni? Saya kan? So Puan Nur Hashimah, memang anda digalakkan untuk buat kelas seminar menggunakan pusat tuition menggunakan Zoom. You masih boleh pancarkan dekat you punya kelas. So you seorang aja ada dekat you punya pusat tuition, pastikan dia dianggap tutup. Anda buat and then buatlah sesi Zoomina dan pastikan tim anda, maksudnya anda punya pelajar tuition boleh join sesi tu. Macam mana nak set up tu semua boleh Google. Sorry. Saya dah tadi nak bersin. Allah Akbar, susah gila. Okey. Alhamdulillah. Okey. Pastikan anda buat pusat tuition boleh buat secara online. Boleh cek macam mana PTTI, Cikgu Fana, Cikgu Miss Fahana, PTTI yang dia punya ikon tu Mira Filzah tu. Yes, Zoomina ya. Yes, betul. Puan Nur Hashimah boleh cek macam mana nak subscribe. Ada bayaran. Tapi sebenarnya sama je. Sebab bila anda buat macam tu, consider anda dah jimat kos dari segi elektrik, air. Google ada aplikasi Google Classroom. Boleh attach workplace. Tu worksheet. Itu pun boleh juga. Kena buat online. Okey? Cuba try. Cuba cari. Saya tak pasti pasal Google Classroom. Kami lebih selasi dan lebih selesa dengan kita punya Zoom. Zoomina ni. Zoomina ataupun Zoom meeting. Okey? Puan Nur Hashimah, tolong. Anda buat bisnes tuition tak sepatutnya ada masalah. Itu bisnes yang tak ada masalah. Dan actually sebenarnya lagi bagus juga kalau Puan Nur Hashimah boleh buat kelas one by one, one on one, kelas tuition ni lagi bagus. Tapi of course lah, student dia macam nak perlukan kawan-kawan dia kan, nak ada dorongan, kalau tidak dia ngantuk seorang-seorang. So bagus kalau anda boleh ambil sesi Zoomina ni, Zoom secara web meeting ataupun Zoomina lah secara seminar, webinar. Okay? Tu dia Puan Nura, dia kata sekolah anak-anak saya guna app tu. Mereka sedang ada dalam online kelas sekarang. Bila rekod video juga ada attachment. Yes, selain dari gunakan Zoom. Yes, terima kasih Puan Nura. Saya tahu tentang Google Classroom. Cuma yelah kami pakai Zoom. Lebih selesa guna Zoom. Okay? Moga bermanfaat insyaAllah. Terima kasih Puan Nura. Dia share benda tu. Okay? So itu saja untuk pagi ni. Tahniah kepada anda. Berikan tepukan kepada anda. Masih lagi kita boleh belajar sesuatu walaupun kita duduk di rumah. Saya harap anda semua berada di rumah sekarang. Kita try untuk tidak ingkar dengan kita punya arahan daripada pihak kerajaan, especially ingat dia ada akta polis. So polis ada kuasa untuk bertanya anda ni nak pergi mana, kenapa lepak-lepak pula kat kedai makan, kalau contoh nak bersosial pula. Tidak sesuai tuan-tuan dan puan-puan, tidak sesuai. Okay, so tu dia saya punya kucing. Saya tak bela kucing, tapi saya ada kucing yang datang suka bertenggek dekat rumah saya ni. Oh, soalan staff tadi tak ada ke? Oh, okey, last. Boleh boleh. Soalan staff tadi. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu satu. Okey. Last, terima kasih. Cik Nur Rubaidah diingatkan saya. Okey, last. Tolong, yang ni sangat penting. Okey, ni sangat penting. Last ni saya nak share satu benda. Okey.
pasal staffing, saya tahu ramai yang di antara anda mungkin ada keraguan tentang adakah sebenarnya majikan boleh bagi unpaid leave sepanjang 2 minggu ni? Adakah kena bayar gaji? Cuti macam mana? Apa akan jadi sebab bisnes kita tak gerak? So, kita ada masalah dekat situ. Yes, Tuan Hafizi Roslan, dia baru masuk. Tauke Burger dah masuk. Yes, Titan kita. Okey, tengok saya. Tengok saya tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan anda, saya hari ini akan fokus untuk draft satu panduan. Saya try. Bantu saya, doakan semoga saya boleh siapkan benda tu hari ini. Sebab saya sedang mencari panduan yang terbaik untuk berikan kepada anda tentang isu sama ada unpaid leave ni boleh ke tak boleh dan apa sebenarnya nasib para pekerja kita dan nasib kita sebagai majikan. Siapa ada soalan sama? Tulis situ. Saya pun sama nak tanya. Tulis situ. Saya pun nak tanya. Saya pun sama nak tanya juga. Tulis ada dekat situ. Saya pun sama. Tulis situ. Siapa ada soalan yang sama? Tulis situ. Saya pun sama. So, buat waktu ni saya tiada jawapan yang konkret untuk berikan kepada anda sebab saya punya kesukaran adalah saya kalau nak jawab, kami di Richworks, sebenarnya kami di Richworks kalau nak jawab, kami nak ada base. Macam contoh kalau saya cakap benda ni, dia berdasarkan akta yang mana, section yang mana. Okay, tak sesuka hati saya cakap just for the sake of cakap. Sebab sekarang ni saya tengah tunggu panduan daripada Jabatan Tenaga Kerja dan saya ada expert nak tanya juga. So kami nak yes, dalam grup Spire pun sama, semua confused. Yes, saya pun confused. Saya jujur cakap, saya pun confused. Saya bukan confused 100%. Saya confused jawapan macam mana saya nak berikan kepada anda. Okay? Yes, risau, tak tahu nak jawab dengan tim. Yes. So, saya harap anda bersabar. Hari ni saya akan buat research dan saya akan keluarkan jawapan. Kita akan vet jawapan tu properly. Dan lepas dah okey nanti, saya akan ni lah. Yes, kalau restoran macam mana ya, kami terpaksa kurangkan staff sebab hanya buat take away dan delivery saja. Saya pun sama. Yes, betul. Especially restoran. Restoran okey lagi, bisnes boleh jalan. Yang langsung tak boleh buka office ni macam mana? Tu sangat kritikal So, nanti kan, tolong tulis itu, kami doakan Nasrul. Kami doakan Tuan Nasrul, doakan saya supaya saya boleh jawab soalan tu hari ni. Saya betul-betul nak jawab dengan sangat terperinci, sangat panduan yang sangat clean, yang selamat untuk semua orang guna pakai. Syariah compliance. Tak adalah. Yang dia selamat, so that saya akan boleh share kepada anda semua. InsyaAllah kita try untuk keluarkan hari ini secepat mungkin untuk panduan anda semua. Dan saya harap anda semua dipermudahkan urusan. Kami pun doakan kami pun dipermudahkan urusan. Saya doakan semua orang kaya dan berjaya. Terus, bagi anda yang Spire, anda yang Titan, anda yang Elite X, anda yang ada dalam ZTM, saya doakan anda semua, ZTM, MMM semua, saya doakan anda terus setia dengan kami, setia dengan Richworks, kekal dengan Richworks. Kalau anda dalam Titan, kekal dalam Titan. Kalau anda dalam Spire, kekal dalam Spire. Dalam Elite X, kekal dalam Elite X. Kalau anda kekal MMM, teruskan. Sebab kami di Richworks nak support anda. Walaupun kita berjauhan, tak boleh jumpa dalam kelas, tapi kami sentiasa update apa perkembangan terbaru dan kami akan terus bagi tahu, terus share. So, pastikan anda juga tonton sesi saya petang ni, sesi kopi panas di page Richworks, FB Richworks dan juga di Instagram Richworks Official. Okey, kopi panas. Saya akan live di situ. Petang ni, kalau saya ada jawapan tu pada petang ni, saya akan bagi tahu yang saya dah ada jawapan. Anda boleh refer ke mana-mana yang sepatutnya. So, pastikan, yes, jaga kesihatan. Terima kasih. Anda pun sama, terima kasih Puan Maslina. Saya try untuk tidak keluar. Semalam saya ada lari-lari sikit. So, hari ni saya tak nak keluar. Saya hope saya boleh stay di rumah dan buat live dari rumah saja. Okay? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. All the best. Terima kasih belanja saya love. Take care. Saya doakan anda kaya dan berjaya. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk minggu depan di sesi EFP. Esok petang ni saya ada sesi kopi panas. Esok pagi saya ada sesi bangun di grup nak urus bisnes. Okey? Cuma dekat EFP ni special lah. Khas untuk anda saja hari Khamis pagi. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum.